Baik ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ni kita akan lihat tajuk seterusnya di bawah subtopik sukatan serakan. Okey. So kita boleh refer dengan buku teks, kita boleh tengok ya pada muka surat 213 iaitu standard pembelajaran membina dan mentaksir plot kotak bagi suatu set bagi data yang terkumpul. Okey, so kita nak buat box plot ya. Okey. So yang ini macam mana kita nak tafsir plot kotak bagi satu set data terkumpul. Yang ini kita dah belajar sebenarnya semasa di tingkatan 4. Kita cuma nak refresh balik je lah. So di sini kita tahu bahawa okey, kalau nak dalam plot kotak tu kita tahu ya kaedah dia memaparkan kumpulan data berangka secara grafik melalui kuartil. Okey, berdasarkan 5 nilai iaitu nilai minimum, kuartil pertama, median, ya, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Ni kalau kita ingat lagi lah masa kita belajar tingkatan 4 dulu macam mana cara nak melukis box plot. Okay. So apa yang kita nak dalam box plot tu mesti ada maximum value. Minimum value, first quartile, median, third quartile dan juga maximum value. So 5 perkara ni mesti kena ada dalam kita punya plot kotak. Okey, seperti juga histogram dan juga poligon kekerapan, bentuk taburan data juga dapat dikenal pasti melalui plot kotak. Okey, maksudnya kalau sebelum ni kita dah belajar histogram dan juga poligon. So kalau kata dia banyak di sebelah kanan, so kita panggil dia sebagai pencong sebelah kanan. Okey, ada bentuk loceng, ada bentuk seragam. So semua-semua tu kita boleh tahulah bentuk-bentuk taburan, ya. Sama juga seperti plot kotak. Okey, sekarang kita tengok plot kotak. So kita akan refresh balik lah. So yang pertama ni, garis yang pertama ni ya, kalau kita ingat balik, ini adalah apa dia? Ini adalah nilai ya, maximum minimum value. Dot yang pertama di sebelah kiri ni minimum value. Dot yang kedua ini adalah kuartil pertama. So first quartile. First quartile. Okay. Dan ini adalah tengah-tengah je merupakan median. Median. Okay, tapi yang ini dia letak kuartil 2. So kuartil 2 sama juga nilai dengan median lah. Dan yang ini adalah kuartil ketiga. So third quartile. Okay, dan akhir sekali ini adalah maximum value. Okay, so kena ingat balik lah. Ini semua kita dah belajar semasa di tingkatan 4. Okay, so saya padam. Jadi dalam dot plot ni kita kena tahu ya, yang garisan ini, yang garisan yang ditunjukkan ini ini merupakan dia punya sungut. So istilah dia sungut. Okay, so kena tahulah. Dalam bahasa Inggeris ni saya tak pasti apa yang dimaksudkan dengan garisan tersebut. So kamu boleh refer dalam buku teks bahasa Inggeris lah. Okay. Right. Kemudian kalau kita tengok daripada yang A ni, contoh A ni, kalau kita tengok sungut dia sama panjang. Kemudian kita juga dapati bahawa garisan median dia adalah berada di tengah-tengah. Okay, Q2 dia adalah berada di tengah-tengah. Dan kalau kita tengok ya, jarak daripada kiri ni dan juga kanan ni adalah sama. So bila dia sama, kita nyatakan dia sebagai taburan simetri. Okay, dia adalah bentuk simetri. Okay, so kena ingat itu ya, simetri data lah. Kemudian kita lihat pula pada B. Nampak tak macam ni? Kalau kita tengok, right, sungut dia yang sebelah kiri ni lebih panjang daripada di sebelah kanan. Okey. Kemudian dia punya median dia adalah ke kiri sikit. Ke kanan sikit. So kalau kita dapati ya macam ini, keadaannya bentuk dia macam ni, bermakna data di sebelah kiri dia lebih banyak lah. Jadi taburan dia adalah pencong ke sebelah kiri. Okay. Baik, seterusnya yang ini pula
kalau kita dapati dia punya sungut dia di sebelah kanan lebih panjang daripada di sebelah kiri. Kemudian dia punya median dia ke kiri, ya, lebih ke kiri. So dia adalah taburan yang pencong ke arah kanan. So itu kena pastilah. Baik. Jadi kesimpulan dia di sini, garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungutnya adalah sama panjang. Ini untuk istilah A lah. A. Okay, garis median dia berada di tengah-tengah. Jadi dia adalah dia juga mempunyai sungut yang sama panjang. Okay. So median dia berada di tengah-tengah. Right, dan sungut dia sama panjang. Manakala untuk situasi B, B1 dan B2, okay, so kalau kita tengok kat sini, garis median memotong kotak adalah tidak sama saiz. Maksudnya dia tak tak ada membagi kepada dua lah. Jadi untuk yang B1 ni, jika bahagian kotak kiri lebih besar, maka taburan dia adalah pencong ke kiri. Maksudnya median ini dia jauh daripada Q1. So bila dia jauh daripada Q1, maka adalah pencong ke kiri. Dan seterusnya, kalau bahagian kanan kotak lebih besar, maka taburan dia adalah pencong ke kanan. Ataupun kita boleh tengok based on pada dia punya sungut lah. Baik. Sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Maksudnya nilai itu yang berada di luar median lah. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama tetapi sungut kiri lebih panjang daripada sungut kanan, maka taburan pencong ke kiri atau sebaliknya. Maksud tadi macam saya katalah, nilai tadi, ya, dia punya dia berada di luar kotak, jauh, panjang macam yang ini. Okey, dia panjang. Okay, lebih panjang daripada lebih belah kiri, maka taburan dia pencong ke kiri lah. So boleh juga refer macam tu. Okay, itu cara kita untuk nak mentafsir box plot, plot kotak. Baik, seterusnya kena tahu juga, kena ingat balik apakah yang dimaksudkan dengan julat. Yang ini juga kita dah belajar semasa di tingkatan 4. Okay, so julat ini kalau kata dalam taburan data yang tidak terkumpul, kita akan gunakan nilai tinggi tolak dengan nilai yang rendah. Kan, nilai maksimum tolak minimum. Tapi kalau jadual dalam bentuk taburan yang terkumpul, okay, data yang terkumpul, kita gunakan titik tengah kelas tertinggi. Okay, ditolakkan dengan titik tengah kelas terendah. So kita tahu bahawa cara nak mencari titik tengah adalah, okay, had atas tambah had bawah bagi selang kelas yang diberi dan dibahagikan kepada 2. Itu cara untuk kita mencari titik tengah lah. Dan manakala julat antara kuartil, ya, ini pun tak ada masalah, kita dah belajar. Masih lagi sama kegunaan dia untuk data terkumpul, iaitu Q3, okay, tolak dengan Q1. Kuartil 3 tolakkan dengan kuartil 1. Itu cara untuk mencari julat antara kuartil lah. Baik. Seterusnya kita tengok, ya, macam mana cara untuk kita nak mentaksir OGIF. So dalam OGIF ni kita dah tahu, sebelum ni kita dah belajar. Okay, dalam OGIF ni kita boleh cari minimum, maksimum, Q1, Q2, Q3. Q2 tu median lah, ya, kalau saya tersebut Q2. Okay, so di sebelah ini merupakan OGIF yang melibatkan jisim dalam gram. Okay, right, bagi 90 biji belimbing yang telah dicatatkan. So 90 biji belimbing lah. Okay, so dia minta kita membina satu plot kotak berdasarkan OGIF tersebut dan seterusnya nyatakan bentuk taburan tersebut. So kita kena tahu, mentaksir dulu OGIF dan kita pindahkan dia kepada plot kotak. So kat sini kita dah tahu ada nilai yang diberikan pada kita, ya, nilai minimum ni yang paling last sekali. Okay, nilai minimum, kedudukan Q1, Q3 dan Q3 dan juga nilai maksimum. So maksimum dia kat sini lah. Okay, baik. So daripada OGIF kita tahu bahawa nilai minimum dia adalah 80.
Okay, nilai minimum dia 80, nilai maksimum dia adalah 140. So, nak cari kuartil pertama adalah 1/4 darabkan dengan kekerapan. So, nilai kekerapan tu kita lihat pada graf. So, kita dapat kuartil 1 dia adalah 116. So, median 1/2 daripada jumlah kekerapan. So, 45 ni kita cari kat sini. Okay. Saya padam ni kejap. Okay, kalau median kan kita dapat nilai 45. Kalau ada yang terlupa lah. Okay, dapat nilai 45 ni kita refer pada part CX, iaitu yang merupakan kekerapan longgokan. Okay, kita refer lah, kita rujuk part CX. So 45 dia adalah di sini. Dan kita buat dot. Bacaan dia kita turun ke bawah. So kita baca kat sini. So that's why kita dapat 1, 2, 3. Ini nilai dia. Okey, dan begitu juga kuartil yang ketiga, 3/4 daripada 90 ni dapat 128. Jadi dari sini kita boleh terus membina plot kotak. Okey, macam mana kita tahu plot kotak mesti kena ada nilai maksimum dan juga nilai minimum. Okey. So point yang pertama ni tadi adalah nilai tebalnya. Okey, nilai minimum value. Okay, ini adalah minimum value. Ujung sekali di sini adalah maximum value. Okay, kemudian ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3. So kalau dah lukis tu, kita sambungkan dia punya sungut. Kita lihat panjang sungut, lihat pada median. So dua perkara ni kita tengok, ya. Kita kena tengok yang pertama sungut dan juga median, kedudukan dia. Okey. So kita nampak garisan sungut dia panjang dan median dia lebih ke arah lebih besar kan. Kotak tu menjadi lebih besar. Jadi lebih besar tu sebelah kiri tu lebih besar daripada kotak sebelah kanan. Jadi kita punya penerangan kita dapati bahawa ya, data ini adalah pencong ke sebelah kiri kerana bahagian kiri plot kotak lebih besar daripada belah kanan. So itu sajalah untuk hari ni. Ya. Apa yang kita nak buat untuk hari ni. Okey, ini sahaja untuk kita nak mentaksir dulu data yang diberikan pada kita dan membina plot kotak. So saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih.